Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini kita akan mengadakan sidang media bagi Veterans March to Parliament, iaitu pada tarikh 4 Mei 2021 di Royal Chulan Damansara Hotel. Pertama, bagi pihak Jawatankuasa Induk Veteran March to Parliament, kami mengucapkan terima kasih kepada media yang hadir pada petang ini, iaitu Airtime, Malaysia Kini dan FMT serta Bernama. Untuk makluman datuk-datuk, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, penglibatan veteran dalam perjuangan ini adalah atas dasar peribadi dan secara sukarela, yang mana dalam erti kata sebenarnya tidak melibatkan mana-mana persatuan atau kelab veteran yang ada, kerana pematuhan terhadap Akta Veteran tahun 2012 Akta 740 yang melarang persatuan dan kelab veteran terlibat dalam aktiviti politik. Objektif Veteran March to Parliament mendapati dan mengenal pasti kerajaan tidak memandang serius terhadap semua perkara dan isu yang dituntut dan dikemukakan oleh veteran selama ini, maka majoriti veteran berpendapat sudah tiba masanya veteran sendiri perlu memperjuangkan perkara dan isu-isu tersebut, dan platform yang terbaik adalah di Parlimen. Walaupun kelihatan terdapat usaha kerajaan untuk menangani perkara dan isu yang telah dikemukakan oleh veteran, namun kajian yang dikatakan telah dilaksanakan oleh kerajaan telah mengambil masa begitu lama dan telah pun mengambil masa melebihi 6 tahun. Oleh kerana tidak kelihatan kesungguhan kerajaan untuk menyelesaikan perkara dan isu-isu tersebut, maka veteran terpaksa mengambil jalan dan tidak akan menyalahi undang-undang sedia ada. Veteran mendapati usaha mereka tidak diberikan perhatian oleh kerajaan, khususnya Kementerian Pertahanan, yang sering cuba menyamakan perkhidmatan tentera dengan perkhidmatan awam yang didapati bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia, Akta Angkatan Tentera 1970 dan Akta Angkatan Tentera 1972 dan Akta Pencen 1980, Akta 227. Pelaksanaan Veteran March to Parliament. Veteran Sebulat Suara bersetuju untuk menyertai pilihan raya umum ke-15 dan akan meletakkan sekurang-kurangnya 50 calon kerusi Parlimen dengan beberapa kerusi Dewan Undangan Negeri. Satu Jawatankuasa Induk serta beberapa Jawatankuasa Kerja telah ditubuhkan bagi merealisasikan rancangan yang telah diatur, di mana gerak kerja telah pun bermula di beberapa kawasan. Dalam masa yang sama, veteran telah mengemukakan permohonan ke pihak pendaftar ROS untuk penubuhan sebuah parti veteran yang dikenali sebagai Parti Kemakmuran Negara atau Kemakmuran, yang mana masih lagi dalam pertimbangan untuk kelulusan ROS. Calon-calon veteran yang akan bertanding dalam PRU15 akan bertanding sebagai calon bebas, tetapi bersatu sekiranya parti veteran belum diluluskan menjelang PRU ke-15. Parti Kemakmuran adalah berkonsepkan mesra rakyat dengan moto veteran bersama rakyat. Jawatankuasa Induk sedang memikirkan keperluan adanya viability untuk bekerjasama dengan mana-mana kumpulan NGO dan parti-parti politik sedia ada yang sehaluan dalam perjuangan. Walaupun dianggap sebagai kumpulan baru, new player dalam kancah politik negara, namun veteran perlu percaya bahawa penyertaan veteran dalam PRU15 nanti akan merubah corak lanskap politik negara dan mempunyai impak positif yang dinanti-nantikan oleh rakyat jelata sejak kebelakangan ini. Veteran juga sebagai rakyat biasa negara ini yang turut merasai kelemahan kerajaan selama ini untuk menangani isu-isu rakyat, termasuk isu veteran, adalah berpunca dari kecuaian kepimpinan politik dalam kerajaan. Oleh itu, veteran ingin mengajak seluruh rakyat di negara ini untuk turut serta memperkasakan pentadbiran kerajaan untuk menjadi lebih kompeten dan berintegriti dalam pelaksanaan pentadbirannya. Semua calon PRU15 veteran akan bawa manifesto yang sama. Veteran akan memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Malaysia sebagai objektif utama, disambil memperjuangkan isu veteran sendiri sebagaimana objektif seiringan. Veteran memilih tagline, veteran memperkasa kuasa rakyat dalam perjuangan mereka. Fokus utama manifesto veteran bagi PRU15 adalah bertemakan mengembalikan hak rakyat ke arah kemakmuran negara. Manifesto veteran berbekalkan kelulusan, kepakaran dan pengalaman yang akan berteraskan
kepada membawa perubahan terhadap lanskap politik negara dalam usaha menambah baik sistem pentadbiran, tadbir urus, good governance serta sistem penyampaian, delivery system dan jentera pentadbiran negara di samping membasmi kemiskinan serta memberantas amalan rasuah dan kronisma dalam sistem pentadbiran dan penjawat awam. Terima kasih. Any question? Ya. Isu-isu ini menjadi isu yang telah sekian lama diperjuangkan sejak tahun 2014. Ini ekoran daripada berkemungkinan atas kecuaian pihak pemerintah, pihak kerajaan ketika itu dan masa kini yang tidak memahami tentang pengertian dari segi perundangan terhadap peruntukan-peruntukan yang telah sedia wujud di dalam Majlis Angkatan Tentera dan juga dalam rukun negara, ya, dalam Federal Constitution. Dalam Federal Constitution artikel 137, ya. Jadi di antara isu-isu yang penting ialah tentang pentafsiran gaji dan pencen anggota tentera yang disalah tafsirkan mengikut perundangan disamakan dengan gaji dan pencen awam. This issue you mean? Yeah, we are actually a part of the rakyat. We are part of the rakyat, okay? So whatever we fight, we are fighting not only as a veteran but as a rakyat. So the other issue of rakyat also we are fighting. You know what's happening now, okay? The rakyat needs some pembelaan. Yeah? Okay, pembelaan. Bukan saja veteran. So at the meantime I go to stress here that veteran is a part of the rakyat. Alright? So when we talk about veteran, we talk about rakyat. Okay, it's not only issue that we mentioned just now. Okay, there are a lot of things that we fail actually. We are not complaining, but actually, how do you feel as a rakyat now? Are you satisfied? Okay. Fighting for transparency. Yes. Economy, Yes, correct. Governing coalition or with the opposition or you're going to be independent? What is your take? Our first choice, we are going to be independent. But we are offering, okay? We are offering any NGOs or any political party which have a same mission and vision, okay? To take care of the rakyat, okay? Untuk membela rakyat, untuk memperjuangkan hak rakyat, we might consider that. Sehaluan, ya? Same vision and mission. Belum menampakkan lagi. Ya, walau bagaimanapun kita masih memberi ruang. Bukan saja parti politik, kepada NGO lain. Kita dah mengenal pasti 50 kawasan. Okey. 50 kawasan. Tetapi kita sedang di dalam kajian, okey, kajian strategik bagi menempatkan calon-calon tersebut. Setakat ini kita mengambil peluang-peluang yang sedia ada dengan memberikan keutamaan kepada kawasan-kawasan yang mempunyai majoriti anggota tentera yang sedang bertugas, kem-kem, pengkalan, dan
tempat di mana ramai veteran-veteran bermastautin. But at the same time, based on the political situation, kita menimbangkan untuk kita bertanding di kawasan-kawasan yang mana kita mempunyai peluang untuk menang based on the situation. Ya. Yeah? Ada tak ada signifikan tempat ni selain pada Kuala Lumpur? Seluruh negara. Seluruh negara. Sorry? Kawasan-kawasan yang ditandingi? Oh no. It is part of the manifesto. Manifesto is secret as for the moment. Kita boleh bagi umum sajalah secara am, ya. Kenapa? Kita menjangkakan sekiranya kita perlu pergi kepada independent, 50 is an ideal for us. Okay? Ideal for us. Okay? Tetapi kalau kita bergabung dengan mana-mana NGO atau mana-mana political party yang sehaluan dengan kita, we might strike 250. At least. 150. When did you all submit your application to ROS? Yes, Bila? we did about 1 month, 2 months ago. About 2 months ago. And today we'd like to express kita punya pendirian bahawa kita mahukan kerajaan sekiranya benar-benar dia melaksanakan good governance, they must make sure that our application must be approved as soon as possible before election. Because kita ni memenuhi keperluan untuk menyuarakan, untuk memperjuangkan hak rakyat. So there are so many political parties. One is mentioning another political party. For the past few years, there are many political parties actually organized or registered because a different sentiment. Their sentiment is more on challenging each other. But our political party is clearly vision to unite all the parties, to give a good choice for the rakyat. The only one choice. Dalam soal mendapatkan keyakinan is a process. Ya, is a process. And I think proses yang kita laksanakan, kita mengikut strategi-strategi yang kita dah susun, ya. Kita yakin bahawa di samping anggota tentera, kita juga berkeyakinan anggota-anggota tentera dan keluarga mereka serta para veteran dan keluarga mereka, dan kita sebenarnya dalam misi mengajak rakyat bersama-sama dengan kita. We are not only veteran, we are not only service personnel and the families, but we invite all Malaysian to be with us. So right now when you say veterans, meaning it's the armed forces, is it? Or is it from other Navy or anyone else? When we talk about armed forces, it's all trial service. Trial service is Navy, Air Force and also Army. Any other question? Betul, sekiranya ROS tidak meluluskan, macam mana tidak akan terus? We are questioning why. We will follow up until benda ni akan diluluskan. Kerana tidak ada sebab kenapa tidak diluluskan. Ini menunjukkan government is really performing they are supposed to perform their good governance punya prinsip ataupun tidak. Yeah? There is no reason for them to fail our application, to reject our application. There is no reason. Kalau di reject pun dia kena maklumkan apa sebab di reject. Why? Yeah. Sampai ke hari pemilihan tu masih tak ada lagi jawapan atau apa? Then we will inform the people, the rakyat. We will go for independence. Okay?
perjuangan kami akan diteruskan at any cost. We must. Lagi? Hari ini baru buat declaration? We might. Kemungkinan. Tapi kita masih memberi keutamaan untuk kita independen. Yap. Tapi kita tidak menutup ruang untuk bekerja sama kepada mana-mana NGO atau political party yang sehaluan dengan kita. Would you say the present government is in line with your vision? The present government, I don't complain the present government because they are trying to perform their duty. But the thing is because of some weaknesses. Okay? Weaknesses that probably ada kaitan dengan veterans dan juga rakyat, maka kami bangun untuk membantu mewujudkan sebuah negara atau sebuah pentadbiran yang benar-benar kompeten dan berintegriti dan membawa manfaat kepada seluruh rakyat. Keanggotaan semua kepada presiden parti ni, boleh terangkan? Sorry? Parti ni, dia punya penawar penasihat presiden itu ada. Kita ada jawatan kuasa penaja untuk kita apply kepada ROS, tetapi susunan sebenarnya ialah apabila dah diluluskan berada Mesyuarat Agong. Mesyuarat Agong baru melantik siapa presiden. Ya, ada. So we cannot reveal now. Masih pro tem. It's a pro tem. Datuk, you want to say anything? Datuk, you want to say anything? Ya. Datuk, you want to say anything? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. I'm very happy to see this afternoon media, even though it is I'm very disappointed because there are only very few of you. But I am one of those who are in this country in the military. I spent almost 38 years in the military. And my name is General Datuk Nawi Alias. And my last job in the military was the Chief of Staff of the Armed Forces. And I spent 4 years as a member of the Armed Forces Council, one of the members of the Armed Forces Council. And you may ask me, why am I here? I consider today, this afternoon, and today is the day, satu hari dalam sejarah. Di mana kalau dulu veteran ni tidak terlibat dalam politik. Ini kita we spend our time, our young days serving this country with our life and blood. So for me, I was a pilot. So that was during the young days. I could have died many times, but Alhamdulillah, God still saved me. I am here, and I am coming to 80 years old very soon, maybe 1 or 2 more years time. But my spirit and my blood to serve this country is still here, and that's why I am here this afternoon to support this team and to support the veterans to go to Parliament. All right. You ladies and gentlemen, I've been brought up to love the media. That's why every time I kept asking Kanasani, how many groups are coming. Unfortunately, my friend from Sina Harian is not here. I will call it Datuk Hushamuddin nanti. Anyway, because you ladies and gentlemen can help us
and you can also destroy us. You know what I learned from the Israeli? The media can picture a country which loses the war. The picture you can paint that the country has won the war. That's how powerful you are. So I give you my respect, and I'm glad that you ladies and gentlemen from the media are here, and appreciate what we are trying to do. Today dalam sejarah, because when we were in the military, when we were in the military, we served the country, we served the Agong. We have been commissioned for those officers and the other ranks too. We serve the country. Okay? Alright. We serve the government of the day, and we could not speak politics. Okay? And we remain apolitical. But when we leave the armed forces, this message that the veterans should remain apolitical. However, some of us have joined political parties, UMNO lah, PKR lah, DAP lah, and Amanah. That's fine. But this is the first time in the history of this country that the veterans are getting together to form a political party. We hope the government is very kind, because this political party is a veteran who has served. Among us, most of us have served not less than 20 to 30 years for this country with our blood. We can still serve this country and the government of the day with all these qualified people, some of them with a PhD, many of them have master's degrees and all that, but they have not been doing anything political. So this is the time that the rakyat can choose a candidate. And one more thing, in the military, we had no way to go rasuah, like what some politicians are doing today. Rasuah is never in our lifeline in the military. And I am very sure these people with that dedication, with the experience that they have, they will definitely contribute to help the rakyat, to make sure that we have got a good team of people who are worthwhile to be members of parliament. That's my view, ladies and gentlemen. So please help the veteran. We are helping the government to make sure that we've got team of people, good team of people with the necessary experience, qualification, and the other one is dedication to serve this country. We don't become wakil rakyat and spend 2 months in Australia. I bet you any of the veteran wakil rakyat, their dedication and their commitment to the country, to this country will remain. That's my view. Thank you very much. You got anything? You want to say anything? No. Okay. Habis dah? No more question? So, saya merumuskan bahawa perjumpaan kita pada petang ini, saya yakin bahawa membawa satu kebaikan perubahan ke arah mewujudkan sebuah negara yang benar-benar memenuhi inspirasi rakyat keseluruhannya, insya-Allah. Dan saya ucapkan terima kasih pada semua pihak media yang datang hari ini, dan saya ingin menekankan lagi sebagaimana yang diucapkan oleh Jeneral Datuk Nawi sebentar tadi, iaitu pihak media adalah satu agensi yang mampu untuk mencorakkan sesuatu keadaan, dan kami mohon kepada pihak media bekerjasamalah dengan veteran, kerana niat kami adalah untuk kemakmuran negara, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.